Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pelajari kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syifa Al-Qulub, penawar bagi hati. Kita telah pun tamat perbincangan kita dalam kitab yang pertama tentang anggota yang 7. Anggota 7 ni apa dia? Tangan, kaki, mata, perut. Sambungan perbincangan kita dalam kitab yang kedua. Maknanya kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Kita ni selalu bercakap tentang kalbu. Dia kata kalau kalbu baik, baiklah segala anggota. Jadi dalam perbahasan kalbu di sini, kalbu tu jantung ke, hati ke, apa benda. Jadi dibahas panjang dalam kitab kita ni. Sebabnya kita tukar sebenarnya. Kalau kita kata kalbu tu dengan makna hati, salah. Masa kalbu ni jantung. Jadi hak mana satu yang nak dipakai dalam perbahasan apabila kita kata nak baiki hati, nak baiki kalbu kita, jadi yang mana satu yang dimaksudkan dalam perbahasan ulama dalam masalah ini. Dan padanya 10 bab. Jadi dalam kitab yang kedua ini pada menyatakan kalbu, maknanya dia panggil nak baiki enjin. Sebab hidup dalam. Yang baru ni, kitab yang pertama baru ni, anggota yang 7. Ini dianggap seperti anggota, kalau kereta, anggota luar. Tayar dia, body, lampu apa ni, benda-benda luaran. Ini bagian dalam. Ini payah lagi ni. Nak bagi luar dengan dalam ni, payah dalam lagi. Pada kitab yang kedua ini, pada masalah kalbu ini, 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Allahu Akbar. Jadi kalau kita boleh hapuskan sifat yang tercela ini, 10 perkara ini, nasib selamatlah kita. Ketahui olehmu bahawasanya kalbu itu ada baginya 2 makna. Kalbu tu yang kita panggil hati itu ada 2 makna. Yang pertama, qalbun jismaniyun. Hati dari yang bentuk jasmani, bentuk benda, stongkol. Iaitulah daging yang ditaruh dalam dada. Satu jenis daging yang duduk dalam dada, ditaruh mana terletak, tersimpan dalam dada manusia sebelah kiri dua alim ini. Ini kena orang ngaji doktor, ni ngaji perubatan. Memang jatuh di alim ni kali kanan kali kiri. Jadi kata duduk yang sebelah jenis daging yang diletak dalam dada manusia sebelah kiri. Ia menyerupai ia akan jantung pisang. Pisang tu kenapa diberi nama jantung pisang? Kerana dia bentuk dia tu sama dengan jantung yang ada dalam dada manusia. Dan iaitu daging yang tertentu, di dalamnya ada lubang. Sedap juga dia punya takrif ni. Di dalamnya ada lubang. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Apa benda ni? Jantung manusia ni. Itu yang pertama. Kalau sebut jantung dari diri manusia, inilah kalbu manusia ni, jantung. Yang kedua, qalbun ruhaniyun. Ini kalbun, jantung dari sudut rohaninya apa benda? Iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan mendapat daripada manusia dan hakikat manusia. Jadi satu lagi dia panggil qalbun, yang satu lagi ni yang dibahas oleh ulama-ulama akhlak, ataupun satu istilah yang diguna yang masyhur sekarang ni dia panggil ulama-ulama tasawuf. Jadi tasawuf asalnya dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu tidak ada perkataan tasawuf, yang dia adanya akhlak, suluk, tahzibun nufus. Itu nama-nama dia. Tapi bila mari istilah kemudian ni, dia panggil ahli tasawuf. Pasal tasawuf ni kerja nak baiki hati. Jadi kalau kita belajar tasawuf, kerja kitanya duk cerita orang, tak jadi.
Sebab orang tasawuf ni orang yang nak bersihkan hati dia daripada segala sifat-sifat mazmumah. Maka istilah yang kedua ini, yang qalbun ruhani ini, hati rohani inilah yang dikehendaki oleh mereka. Dan ia juga yang dihadapkan kepadanya perkataan. Jadi qalbun rohani ini suatu yang halus, yang mengetahui dan mengenal dan mendapat daripada manusia, boleh kenal manusia dan hakikat manusia. Dan ia juga yang dihadapkan kepadanya perkataan. Bila kita bercakap, kita berhadap dengan hati orang ni. Dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang. Dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jismani. Jadi dia bersangkut dengan jantung yang fizikal kita tu, yang seketul tu. Dan sesungguhnya tercabang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana bersangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan ard dengan jisim. Jadi hati nurani kita ni, hati jasmani ni, jantung jasmani, qalbun jasmani dengan qalbun ruhani ni bersangkut paut dua tu. Seperti bersangkut paut di antara ard dengan jisim, mana sifat dengan benda tu. Jisim tu mana benda tu. Atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Orang ni pakai rantai contohnya. Rantai duduk di mana? Duduk di tengkuk orang tu. Jadi dua-dua tu pemakai dengan pakaian dia tu ada sekali. Itu benar, nak ceritanya bersangkut pautnya. Tak boleh rantai itu duduk sebagai satu perhiasan kecuali apabila dia duduk di tengkuk orang. Kalau mungkin kata ketunggu kayu, orang panggil perhiasan kat situ. Tak jadi. Di mana tempat tu bukan tempat dia. Tempat pembaziran lagu tu. Jadi itu di antara dua istilah. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab ini, maka dikehendakinya makna yang kedua, maknanya jantung rohani. Dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulir ruhu min amri rabbi. Tengok nombor 1 di bawah. Surah Al-Isra ayat 85. Surah Al-Isra ayat 85. Artinya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bersabda olehmu wahai Rasulullah, kata ya Rasulullah, bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Jadi selepas pada Tuhanku tu tutup dia punya kaus, apa panggil kaus ni? Kurungan. Jadi terjemah ayatnya setakat tu je. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Letak tutup kurungan. Maknanya setakat itu makna ayat. Setakat itu makna ayat. Ini penting. Jadi insya-Allah lah kalau kita ada masa nanti kita edit, tahqiq, mana keluar ni kita tanda dulu. Di mana tempat ayatnya, di mana makna dia dan huraiannya, dia bercampur semua dalam ni. Pendeknya, qalbu dan ruh dan nafsu ketiga-tiganya satu makna. Qulir ruh, qalbun, ruh dan nafas. Ketiga-tiganya satu makna. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, Imam Ghazali bahas panjang tentang masalah qalbu ni. Masalah qalbu ni. Tak tahulah ada masa ke tidak kita nak baca kitab ni Ihya Ulumuddin ni kepada masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Karena kitab ini penting. Banyak huraya-huraya dalam tu yang dari sudut rohaninya, dari sudut akhlaknya, dari sudut pendidikannya, banyak dalam tu. Walaupun terdapat hadis-hadis yang lemah, tapi dah selesai dah. Hadis itu telah ditakhrir oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya. Satu-satu dia takhrir. Dan anak pergi ke Madinah baru ni, alhamdulillah, jumpa dengan pelajar-pelajar di Madinah. Kitab ini, takhrir Ihya Ulumuddin ini telah dibahagi-bahagikan sebagai tugasan ilmiah. Sama ada risalah magister, bahasa Arab kata risalah magister, tesis MA atau PhD kepada berapa puluh orang tak silap pelajar. Dia bagi kitab ni sikit seorang supaya tahqiq balik semua apa yang disebut oleh Al-Iraqi terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Jazakumullahu khairan. Kalau siap kitab ni,
Banyak jilid juga tu. Besar. Yang penting bagi kita dapat manfaat daripada kerja-kerja latihan ilmiah yang telah dibuat oleh saudara sahabat-sahabat kita di Universiti Islam Madinah. Alhamdulillah. Itu satu kerja yang baik. Jadi kita jangan kutuk Ihya Ulumuddin. Setengah masyarakat ni bila dia tak setuju dengan kita ni, dia marah. Apa ni kita? Apa kita? Apa? Banyak maklumat-maklumat, banyak ilmu-ilmu yang manfaat dalam tu. Walaupun terdapat hadis-hadis yang lemah, tapi kerja-kerja mentahqiq hadis ini telah dilakukan oleh Al-Iraqi dan disambung oleh pelajar-pelajar kita di Universiti Islam Madinah sekarang ni tahun 2010 dan seterusnya lah, insya-Allah taala. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Yang dicela itu maknanya yang dikeji oleh syarak. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dikeji oleh syarak, kita jauhkan diri kita daripada perkara ini. Seperti takabur. Apa makna takabur? Takabur, bahasa Melayu pun tak ada takabur lah. Takabur kan, sombong lah takabur ni. Dan riak, apa dia riak? Nak suruh orang puji, nak nunjuk-nunjuk dengan orang. Dan akan menghiasinya. Jadi kita hapuskan daripada kalbu kita ni, daripada jantung kita ni, sifat-sifat mazmumah yang dikeji, kita hiasi akan dia dengan segala kelakuan yang dipuji. Seperti sabar, Allahu Akbar. Sebut sabar ni, senyum seorang kita. Betul tak? Hari ni kalau nak sebut sabar, mudah ke payah sebut sabar ni? Payah. Payah apa? 3 huruf yang sab, ba, ra. Kalau tulis ikut Rumi, berapa huruf? 5 huruf. Tapi nak lakukan, nak jadi orang sabar, senang ke payah? Amat payah. Setengah orang tu dia sumpah orang. Dia maki sampai langit ke-7. Bahasa telakor bengong habis. Lepas pada dia maki habis orang, dia kata tu aku sabar tu. Bukan kalau tak sabar, tak tahu apa dia buat. Terkecil situ. Nak cerita manusia ni, dia kata sabar lepas dia maki orang. Mana sabar lagi? Tak ada sabar dah tu. Allahu Akbar. Kerana beberapa perkara. Jadi kita kena hapuskan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dikeji oleh syarak, dan kita hiasi hati kita ni dengan perbuatan yang baik kerana beberapa perkara. Yang pertama, kerana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Jadi kita ni tak jemah hati. Kebanyakan kita ni bila kita terjemah qalbun, hati. Tapi kalau tengok dari sudut saintifiknya, dari sudut kedudukannya, qalbun jantung. Pasal tu dia nak qalbu tu terbagi 2, qalbu rohani dan qalbu jismani. Jadi Allah Taala mengetahui barang yang ada dalam jantung kamu. Tengok di nombor 2 di bawah tu dia buat apa tu? Surah Al-Ahzab, Suratul Ahzab ayat 51. Maka hendaklah kita takut. Lepas pada jantung kamu tu, tutup kurungan. Itu tamatlah terjemahan ayat yang ada dalam kitab. Maka hendaklah kamu takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Jadi kita tak nak Allah Ta'ala catatkan, para malaikat tulis dalam jantung kita ni, dalam kalbu kita ni, apa dia? Benda-benda yang tidak baik. Ya, payah tu. Payah tak payah? Kalau orang boleh betul hak ni, habislah hak lain tu baik belakang. Dan yang kedua, jadi yang pertama ayat Quran. Yang kedua, kenapa kita kena jaga kalbu kita ni? Kenapa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum. Wa innama yanzuru ila qulubikum." Itu hadis yang dia bawanya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis lain, tengok nombor 3 di bawah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalau nak tengok riwayat Muslim, lain dia kata, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Dalam riwayat lain dalam Muslim juga, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum."
Tengok terjemahan dia. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu. Tuhan tak tengok pada rupa kita, tak tengok pada badan. Kalau nak tengok rupa manusia ni ada yang cantik, ada yang tak cantik. Betul tak? Tapi orang yang cantik, dia jangan kata orang tak cantik itu tak cantik. Pasal apa? Sebabnya kalau kita kata orang ni comel, orang ni tak comel. Orang laki-laki tengok perempuan, dia kata tak cantik dia ni. Betul ke tak cantik? Betul. Tak cantik pada mata dia saja. Orang lain cantik. Dalilnya yang tak cantik sana ni berkahwin juga dia, anak ramai juga. Yang kita kata cantik ni kahwin juga, anak ramai tak? Sama juga. Jadi itu menunjukkan bahawa manusia ni cantik, tetapi mungkin tak cantik pada pandangan orang tu saja. Yang penting dalam perbahasan kita sini, Allah Ta'ala tidak nak tengok pada rupa kamu. Cantik tak cantik tak terkira. Sempurna ke tempang tak terkira. OKU ke apa tak ada kira. Yang dikiranya apa yang nak dikira di sini? Dan hanya sahaja menilik Allah kepada segala jantung kamu, maka jantung kamu itu tempat tilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nak tengok kepada qulubina, nak tengok kepada qalbun, jantung kita. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia. Allahu Akbar. Kita ni ketuk atas kepala dengan tuku besi ni. Kalau kita tak terasa. Kalau tak terasa tu orang panggil orang kebah tu. Kalau di hospital dia panggil orang kena bius. Nyebius dia siapa? Siapa tukar bius dia? Syaitan. Kena syaitan. Syaitan lah. Bius orang ni. Jadi tengok ni. Tidak patut, tidak munasabah kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia. Orang tengok muka kita, jerawat ke tak jerawat, kau bedok, tepek. Dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumur dengan segala sifat kecelaan. Mana sabah tak mana sabah? Jantung kita, hati kita ni, kalbun kita ni kotor. Kita hias ke muka kita. Habis jenama, tepek belakang hak mana ada. Kalau orang perempuan tu siapa jadi lutung pun ada setengah. Nah, keni putih, tidak keni lutung putih. Kau pelajar-pelajar kita ni tak kenal lutung. Kenal lutung? Lutung tu hak naik pokok. Hak naik pokok makan buah getah. Tu dia panggil lutung. Lutung tak? Yang penting keni putih tu. Minta maaf orang perempuan. Dia tepek belakang ni. Habis merah sini putih. Ya Allah. La ilaha illallah. Bala nak kiamat lagi tu lah. Jadi kita hias muka kita tempat tilik manusia dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumur dengan sifat kecelaan yang ia tempat tilik bagi Allah Tuhan kita. Tak munasabah. Bahkan saigianya tanda situ awal. Saigianya maknanya sepatutnya. Saigianya dengan mana? Sepatutnya. Bahkan tetapi yang sepatutnya bagi orang yang berakal membersihkan jantungnya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Tak apa muka kedut tak apa. Tapi qalbun bersih. Tidak ada sifat takbur, tidak ada sifat dengki dengan orang, tidak ada sifat hasad, tak ada lah. Jadi sifat ni bukan senang. Dan sebab yang ketiga, kerana apa? Kita kena jaga jantung kita ni. Bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Jantung kita ni dikira dianggap sebagai king ataupun raja bagi segala anggota. Dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Biasalah. Rakyat ni akan ikut siapa? Ikut pemimpin. Pasal itulah ulama-ulama al-ijtimai, ulama-ulama kemasyarakatan mengatakan an-nas ala dini mulukihim. Manusia itu mengikut agama pemimpin mereka. Kalau pemimpinnya warak, rakyat pun jauh. Kalau pemimpinnya nakal, rakyat lebih nakal lagi. Jadi pernah ahli sejarah buat bandingan di antara dua orang khalifah zaman dulu. Khalifah ni baik, maka penuh masjid surau.
Bila mari khalifah yang kedua suka kepada hiburan, masjidnya kosong, tempat-tempat permainan lebih ramai. Dia tengok kepada keadaan itu. Jadi sama juga kita pun. Jadi kita, kalau kita jadi ayah esok, ayah ni suka apa? Kalau ayah suka zikir, suka baca Quran, suka zikir, suka pergi masjid, anak-anak dia akan ikut. Tapi kalau ayah juga duk tunggu kedai kopi, duk main tolak tu 2 botol di tepi jalan, anak dia tolak apa? Tolak motor. Kenapa? Congek tayar sana sini. Jadi bahwasanya jantung itu raja bagi segala anggota, dan anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Dan apabila baik jantung itu, nascaya baik segala anggota, dan apabila jahat, nascaya jahat segala anggota. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Panjang hadis ni, tapi dia ambil tepat dia naknya. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Tengok nombor 1 di bawah, rawahu syaikhan. Siapa dia syaikhan tu? Siapa syaikhan? Dalam ilmu hadis, kalau kita belajar mana-mana tempat dalam kitab yang terlibat dengan hadis, hadis ini telah diriwayat oleh syaikhan, tulis di situ Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Syaikhan dalam bidang hadis siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Adapun syaikhan dalam mazhab Syafi'i lain pula. Imam Rafi'i dengan Imam An-Nawawi, orang lain. Jadi kita kena ingatlah. Kalau di kalangan sahabat, ja'a syaikhan, datang 2 orang syekh. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi istilah-istilah tu boleh kita guna pakailah. Artinya bahawasanya ada dalam tubuh itu sepotong daging. Apabila baik ia, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Kalau dia ni seketul daging ni baik, maka pengikut-pengikut dia akan jadi baik. Dan apabila binasa ia, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Jaga-jaga, hati-hati. Apa benda maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam daging itu, dan iaitu jantung. Ala wahya al-qalbu. Tanda sekat jantung itu tutup kurungan. Setakat tu ya hadis, terjemahan hadisnya sampai ke iaitu jantung. Pelajar-pelajar kita kena tanda, sebab nanti kamu akan balik ke kampung masing-masing, akan jadi ustaz, mengajar orang ya. Kalau kita baca kitab, tak jumpa cari kaumah, tak jumpa cari tempat noktah, kita akan baca peliklah sikit. Tak tahu break di mana, pakai buti ya. Tengok waktu masuk waktu isyak, wallahu alam. Buti, orang panggil break tengah jalan. Mana boleh break tengah jalan? Jadi pasal itulah setengah daripada kaedah mengajar, teknik mengajar ni, kita kena berhenti di tempatnya, di akhir bab, di akhir perbincangan. Jangan berhenti tengah jalan. Jadi ramai juga di kalangan kita ni pendakwah-pendakwah yang tidak teliti. Dia mengajar, dia break tengah jalan, yang menyebabkan makmum pun tidak faham, ustaz sendiri pun boleh jadi tidak berapa faham juga, sebab dia tak tahu dia break di mana. Jadi sambungan kita, dan apabila baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nascaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Jadi sebab apa kita kena jaga sangat kalbu kita ni? Kerana dia raja. Kalau dia baik, baik habis hal lain. Jadi hari ni ramai orang duk tunjuk ke dada dia. Bila orang tanya, awak ni nampak tak salah ni. Kenapa? Saya tak salah pun. Ini dia tunjuk ke hati dia ni, kalbu dia ni. Kalbu saya baik walaupun saya tak salah. Tak boleh macam tu. Kita tanya orang perempuan ni, kenapa ni cik puan ni tak tutup aurat ni? Saya memang tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Tak boleh. Kalau baik ni baik semualah. Kerana itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kenapa kita kena jaga jantung kita ni? Yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh. Apa dia makna tempat taruh? Tempat letak.
bagi segala sifat-sifat kepujian. Jadi tempat kita nak letak sifat kepujian di mana? Di qalbun. Seperti iman. Apa makna iman? Iman pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Iman ini satu perkara yang kita tak nampak. Nampak tak nampak iman? Nabi kata al-imanu hahuna. Iman duduk di sini, di kalbu kita. Benda tak nampak. Jadi nak menampakkan iman tu apa dia benda? Anggota kita lakukan dia. Dan ma'rifah. Ma'rifah itu pengenalan kita pada Allah. Kita kenal Allah dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Jadi semua benda dia bergantung dengan kalbu kita. Maka patut sangat bagi penaruhan itu yang seperti ini. Mana penaruhan itu maksudnya tempat nak simpan, tempat kita nak taruh, tempat kita nak jaga, nak letak benda-benda yang besar begini, bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru. Kelakuan yang dicela itu mana perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan dijaga kalbu ini daripada seteru. Siapa seteru dia? Iaitu syaitan. Seteru kepada kalbu kita ni siapa dia? Syaitan. Dan yang kelima, perkara yang kelima yang kita kena ambil perhatian, bahawasanya jantung itu tempat ilham. Tengok dia ada mim 2 kali, itu buang 1. Tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Kita ni dalam persimpangan jalan, ada 2 kumpulan yang nak serang kita punya kalbu. Malaikat nak bawa ilham, benda-benda yang baik malaikat nak ajar kepada kita. Syaitan nak bawa was-was mari. Nak bawa was-was supaya kita tak tahu nak buat apa. Umbang-ambing, keluh kesah, tidak tenang dalam beribadat kepada Allah SWT. Jadi semua ni permainan syaitan. Jadi oleh kerana dia ni tempat godaan, tempat malaikat nak letak cahaya pun di situ juga. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Akal pun duduk di kalbu juga, nak kuasai dia. Hawa nafsu pun nak menguasai juga kawan ni. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan, dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Jadi pertemuan berlaku. Dalam bahasa Arab dia panggil as-sira'. Sira' ni makna pertempuran. Pertembungan di antara 2 kumpulan ni. Dua-duanya nak menguasai kalbu Bani Adam, anak Adam ni, supaya hak baik nak heret dia menjadi baik, yang tak baiknya nak tarik dia supaya jadi tak baik. Maka sayugia, apa makna sayugia tadi? Sepatutnya lah, kena ingatlah bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pengajaran. Na'udzubillah. Jantung ni kalau kita biar dia duduk tanpa digilap dengan iman, dibasuh dengan air makrifah terhadap Allah SWT, maka orang ni semakin keras, tiada menerima pengajaran, dan kesudahannya kufur wal-iyazubillah. Dia berakhir dengan apa? Dengan jadi kafir. Sebab hati dia tak boleh berfikir. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nombor 2, tengok nombor 2 di bawah. Suratul Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Artinya, bila lepas pada arti itu, letak kurungan situ. Enggan oleh iblis. Iblis tak mau. Tak mau apa? Tak mau sujud kepada Adam AS. Allah perintah pada iblis, usjudu li Adam. Sujud pada Nabi Adam. Aba wastakbara, tak mau dia, enggan.
dan wastakbara, dan membesarkan diri ia, wa kana minal kafirin, dan jadilah ia daripada sekalian orang yang kafir. Lepas pada kafir itu tutup kurungan. Setakat itu terjemahan ayat. Maka adalah takabur. Maka adalah takabur itu duduk di mana? Di dalam jantungnya. Takabur itu duduk dalam kalbu dia. Maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya, wal iyazubillah. Yang menyebabkan dia kufur daripada sujud, dan dia pun tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan ketahui olehmu. Siapa dia ketahui olehmu tu? Kita lah yang belajar ni, kita kena tahu. Kena tahu apa? Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Perkara-perkara yang dicela itu banyak perkara. Tetapi hamba. Siapa dia hamba tu? Syekh penulis kitab ni, dia bahasa diri hamba. Mari kau orang Kelantan, dia buat nak ringan daripada hamba, berat jadi hamba. Hamba tu ringan ke berat? Itu bahasa Kelantan ni bahasa yang ringan. Dia suka buang dia punya kalimah berat-berat. Kalau makan ada n belakang. Dia buat jadi makan. Yang tak yang? Yang. Maka hamba maksudnya hamba lah tu. Saya. Maka saya sebutkan di sini 10 perkara. Yang nak dibahaskan dalam kitab yang kita berapa perkara? 10 perkara pada 10 bab. Allahu Akbar. 10 perkara ini akan dibagi dengan nama 10 bab. Kita tak tahu lagi berapa minggu baru kita habis ni. Kalau kena 1 bab seminggu, maknanya 10 minggu lagi baru kita tamat perbahasan. Kerana apa dipilih 10 perkara ini? Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya. Yang 10 inilah asal bagi sifat-sifat kecelaan. Dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ini. Mana hak ni itu asas dia, hak lain itu cabang dia. Cawangnya dia yang akan mari nanti. Yang pertama, sifat yang pertama mazmumah yang kita kena bersihkan dia daripada kalbu kita ni apa dia? Sangat loba atas makanan. Allahu Akbar. Orang ni terlalu tamak. Tamak pada apa? Tamak nak makan. Bila bunyi makan kak, kuat selalu semangat. Bunyi ibadat, tak kuat. Maka itu menunjukkan bahawa orang ni orang yang tidak kuat. Yang kedua, sangat loba atas berkata-kata. Manusia ni suka sangat berbicara, bercakap. Suka tak suka bercakap? Orang tengah mengajar pun ada lagi yang bercakap. Ada ke tak ada? Orang tengah berzikir, ada tak ada yang bercakap? Ada. Orang tengah kuliah, ada yang bercakap. Dia suka bercakap, tak kira masa. Itu dipanggil. Itu bercakap kalau bercakap yang baik. Apalagi kalau bercakap yang tak baik. Tuduh orang, mengumpat orang, keji orang, lagi teruk. Sifat yang ketiga, yang bahayanya, iaitulah sifat marah. Yang keempat, dengki. Yang kelima, kikir. Apa dia kikir? Apa kikir ni pelajar kita? Tulis, bakhil, kupit. Semua duduk situ lah. Kikir, makna bakhil ataupun kupit. Apa lagi yang seerti dengannya? Kedekut. Lagi? Bahasa kapur panggil takar jering. Jering ni memang payah sungguh. Kalau tarik dia tak putus. Kena kerak baru putus. Kupit. Yang ni. Dan kasih akan harta. Sifat yang keenam, kasih akan kemegahan. Suka. Megah. Suka orang puji dan sebagainya. Ketujuh, kasih akan dunia. Ke-8, dalam kitab tu ada dal tak? Memang tulis saya kitab lama, dia baca ke-8. Orang tak baca dal tu. Ke-8. Membesarkan diri. Allahu Akbar.
Nak suruh orang puja kita selalu. Kesembilan, ujub, letak baris. Kesembilan, ujub. Apa makna ujub? Ujub tak apa? Heran ke diri dia. Dia kata akulah orang hebat. Orang lain lekeh belaka. Orang lain tak kuat, tak hebat. Jadi kita mulalah tu. Mula ujub. Yang ke-10, ria. Jadi itu di antara 10 isu, 10 penyakit yang dipilih oleh pengarang kita ini untuk kita teliti, untuk kita belajar. Mudah-mudahan dianya akan membersihkan kalbu kita. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi. Apa dia tulis di bawah tu? Qauluhu menghiasi, yakni membersihkan. Kalau kita kata menghiasi, bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan. Maknanya, ya sepatutnya letak perkataan menghiasi itu letak dalam kurungan. Kita tukar dengan perkataan membersihkan yang ada di nota kaki nombor 1 tu. Jadi barulah makna dia jadi tepat. Ini dia panggil amanah ilmiah. Oleh kerana dia jumpa dalam kitab asalnya menghiasi. Walaupun artinya akan memberi makna yang lain. Tetapi oleh kerana kitab macam tu, boleh jadi maksud syekh atau bahasa di tempat dia boleh guna perkataan ini. Maka para muhakkik, orang yang mentasihkan kitab ni, dia tak nak baiki, tapi dia letak di bawah. Mudah-mudahan yang tepatnya, perkataan menghiasi itu tidak betul, tidak tepat, ditukar dengan mana membersihkan. Bila kamu baca nanti kitab ni, kamu tukar baca. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh membersihkan jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Nascaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Engkau akan mendapat kemenangan di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerana firman Allah Ta'ala, Qad aflaha man zakkaha. Tengok surah Syams ayat 9. Artinya sungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Orang yang membersihkan hati, membersihkan kalbu dia ni, jantung dia ni, orang ni orang yang mendapat kemenangan. Lepas pada membersihkannya tu, tutup kurungan. Itu terjemah ayat sampai situ. Artinya membersihkan akan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Membersihkan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatru al-iman. Hadis ini tengok nombor 3 di bawah. Rawahul Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmizi an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Tirmizi daripada sahabatnya Abi Malik. Artinya, lepas pada artinya letak kurungan. Bersuci itu separuh daripada iman. Lepas pada iman tutup kurungan. Artinya bersuci itu setengah daripada iman. Suci itu setengah daripada iman. Hadis ini memberi makna, memberi kepahaman kepada kita bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung daripada barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang nak sempurna iman, orang ini kena bersih dulu. Jantung dia tu, kalbu dia daripada sifat kecelaan, dan dia kena bersih juga anggota yang zahirnya daripada kotoran. Pasal itulah dia panggil setengah daripada iman. Di mana setengah yang kedua? Salat. Jadi orang nak salat, setengah daripada benda yang dia kena lakukan, apa dia? Tahur, kena berwudu. Jadi wudu itu setengah daripada iman. Iman yang setengah lagi tu duduk di salat. Kalau kita nak bahas dalam bab itulah. Dan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada dikasih akan dia oleh Allah, dan menghiasinya dengan kelakuan yang dikasih ia akan dia. Jadi kita buang yang tak baik, kita at-takhalli, dan kita at-tahalli dengan sifat-sifat yang sempurna, yang baik, maka membersihkan itu setengah iman. Seperti menghiasinya itu setengah iman,
dan perhimpunan keduanya iman yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab yang pertama pada menyatakan syarhut ta'am, artinya sangat loba atas makanan. Jadi bila kita bicara tentang makanan, apa dia yang kita nak bahas nanti, apa nasihat yang akan disampaikan oleh pengarang kita ni, insya-Allah taala. Habislah kita, insya-Allah kita akan sambung dalam perbahasan yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.